Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syahirah Aina binti Muhammad Hir. Nombor pelajar 2020627672 akan membentangkan mengenai ciri-ciri penulisan akademik yang baik dan berkesan di bawah arahan Dr. Nur Ida binti Ramli. Secara umumnya, penulisan akademik ini mempunyai struktur makro. Struktur makro ini terdiri daripada 3 bahagian iaitu pengenalan, isi dan kesimpulan. Penulisan akademik merupakan salah satu cara untuk menilai segala hasil mutu akademik pelajar yang berada di Institut Pendidikan Tinggi. Menurut Day 1979 mengatakan bahawa penulisan akademik sangat penting untuk menguji tahap kefahaman, kemahiran serta kecerdasan kognitif dalam diri pelajar tersebut. Oleh yang demikian, para pelajar seharusnya cakna akan bentuk piawaian yang terdapat dalam penulisan akademik bagi memperolehi keputusan yang cemerlang. Notquiz 2013 menyatakan penulisan akademik ialah satu bentuk penulisan yang dibuat dalam bentuk saintifik oleh para pelajar, pensyarah serta para penyelidik yang berada di Institut Pendidikan Tinggi. Seterusnya, jika dilihat melalui pandangan Muhammad Shah Imran 2012 menyatakan bahawa penulisan akademik ialah satu bentuk penulisan yang padat, ringkas, tidak bersifat peribadi serta ianya mempunyai objektif yang jelas. Beliau juga menyatakan bahawa penulisan akademik merupakan satu penulisan yang ilmiah dan formal kerana bentuk gaya penulisan yang digunakan dalam penulisan tersebut. Secara amnya, penulisan akademik ini akan terikat kepada bentuk gaya yang pada kebiasaannya bentuk ini bergantung kepada tahap peringkat Institut Pendidikan Tinggi. Perkara ini berlainan dengan penulisan panjang seperti bahan bacaan novel maupun fiksyen yang ditulis. Terdapat beberapa asas yang diperlukan dalam membentuk sebuah penulisan akademik. Asas ini amat penting kerana ia mengajar para pelajar untuk membentuk sebuah karya penulisan akademik yang baik dan berkesan. Asas ini terdiri daripada pemilihan penggunaan tata bahasa yang sesuai, mempunyai perenggan yang berstruktur serta keseluruhan penulisan akademik ini mempunyai struktur. Di samping itu, dalam menghasilkan sebuah penulisan akademik yang baik, penulis juga perlu mengambil berat mengenai kriteria-kriteria yang perlu ada dalam sebuah penulisan akademik. Hal ini kerana kriteria-kriteria ini akan membantu pelajar untuk menghasilkan sebuah karya penulisan yang baik dan berkesan. Seterusnya, penulis juga perlu mengambil cakna mengenai bentuk ideologi yang diperlukan dalam menghasilkan sebuah penulisan akademik yang baik dan berkesan. Bentuk ideologi ini dapat digunakan dalam menghasilkan sebuah karya kerana ianya membantu pelajar untuk berfikiran matang dan rasional. Seterusnya, terdapat beberapa jenis penulisan yang berada di bawah penulisan akademik seperti penulisan esei, penulisan jurnal, makalah, tesis dan sebagainya. Penghasilan jenis ini mempunyai bentuk format yang berbeza dan penulis perlu mengambil tahu bentuk-bentuk format yang digunakan dalam jenis penulisan ini. Terdapat 14 ciri yang boleh digunakan oleh para pelajar dalam menghasilkan sebuah bentuk karya penulisan akademik yang baik dan berkesan. Ciri penulisan akademik yang pertama ialah berformat. Semua penulisan akademik hendaklah mempunyai format yang bersesuaian dengan jenis penulisan yang dipilih serta pemilihan tajuk yang dikaji. Format yang dimaksudkan dalam ciri ini adalah bergantung kepada jenis tulisan, saiz tulisan, margin serta jarak langkau antara tulisan. Hal ini kerana melalui format ini, seorang penulis dapat menghasilkan sebuah karya penulisan yang mantap dan berkesan. Namun begitu, bentuk format ini berlainan bergantung kepada jenis penulisan yang dipilih oleh seorang penulis. Kepatuhan penulis dalam mengikut format ini akan melahirkan sebuah karya penulisan akademik yang cemerlang di bawah kategori bahan bacaan ilmiah atau penulisan akademik.
Seterusnya, ciri penulisan akademik yang kedua ialah berstruktur. Setiap karya penulisan akademik hendaklah mengikut struktur yang logik dan tepat. Penulisan ini merangkumi kepada 3 bahagian penting iaitu pengenalan, isi serta kesimpulan. Penghasilan penulisan akademik yang berstruktur ini juga mengekalkan konsep kesederhanaan dalam menulis. Pembentukan ciri struktur dalam penghasilan karya penulisan akademik ini adalah untuk kelihatan kemas dan tersusun cantik. Ciri penulisan akademik yang ketiga ialah ekonomis. Ekonomis atau nama lainnya tidak lewah menyatakan bahawa penulis hanya memfokuskan kepada isi penting sahaja. Penggunaan isi yang berlebihan akan menjadikan sebuah karya tersebut menjadi bosan sehingga pembaca tidak mahu meneruskan bacaannya sehingga ke bahagian kesimpulan. Penulisan tidak lewah merupakan satu penulisan yang menerangkan mengenai sesuatu isu kajian dengan menggunakan bahasa yang mudah, ringkas serta ianya bersifat terus kepada penceritaan fakta. Penulisan ini juga tidak menggunakan bahasa kiasan agar makna yang disampaikan itu dapat difahami oleh para pembaca dengan jelas dan mudah. Seterusnya, sifat andal juga merupakan salah satu ciri yang perlu ada dalam sebuah penghasilan karya penulisan akademik. Hal ini kerana sifat andal ini hanya memfokuskan kepada bentuk fakta yang tidak boleh diubah mahupun direka. Segala pernyataan yang diletakkan di dalam sebuah karya penulisan akademik hendaklah disertakan dengan bukti agar bukti tersebut dapat menjadi hujah yang mengukuhkan maklumat yang diletakkan di dalam penulisan tersebut. Kegagalan penulis dalam mengemukakan bukti atas maklumat yang dinyatakan akan menimbulkan keraguan dalam diri pembaca untuk mempercayai segala data yang diletakkan di dalam kajian penulisannya. Ciri yang kelima yang terdapat di dalam bentuk penulisan akademik ialah sahih. Sahih membawa maksud kepada benar, pasti dan sah. Sahih ini juga pada kebiasaannya akan menggunakan sumber primer dan sekunder di dalam kajiannya untuk mengukuhkan data yang diletakkan itu adalah benar dan tidak direka. Contoh sumber primer dan sekunder adalah sumber daripada Al-Quran, sumber daripada hadis mahupun sumber daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Selain daripada itu, ciri tepat juga perlu ada dalam setiap karya penulisan akademik. Tepat ini dapat dilihat melalui ketenunan ayat yang terdapat dalam kajian penulis. Kebiasaannya, penulis akan menggunakan potongan daripada ayat Al-Quran mahupun hadis untuk menyatakan bukti dan bukti tersebut tidak dapat direka serta diubah oleh mana-mana pihak. Hal ini jelas menyatakan bahawa potongan ayat Al-Quran serta hadis itu merupakan satu bukti yang tepat. Ciri penulisan akademik yang ketujuh ialah benar. Benar merupakan satu bentuk pernyataan di mana pernyataan ini tidak memerlukan sebarang bukti. Hal ini kerana benar ini sentiasa menggunakan perkataan yang umum dan maksud yang digunakan itu sudah diketahui oleh orang ramai. Kemudian, formal juga merupakan salah satu bentuk ciri yang terdapat dalam penulisan akademik. Formal merupakan satu bentuk yang menggunakan gaya bahasa yang serius dan matang. Formal juga tidak mempunyai sifat argumentatif ataupun sifat yang menjurus kepada isu pergaduhan antara kaum. Secara kebiasaannya, ciri formal ini akan menceritakan kajian secara terus dan ianya juga tidak akan mencampur adukkan bahasa formal dengan tidak formal. Bahasa yang tidak formal adalah seperti bahasa selanga ataupun bahasa kiasan. Hal ini bertujuan untuk mengelakkan daripada pembaca berasa runsing atau tidak faham terhadap kajian yang ingin disampaikan oleh para pengkaji. Sudut pandang ketiga merupakan salah satu ciri yang terdapat dalam bentuk penulisan akademik. Berdasarkan ciri ini, penulis dapat memilih arah mana hendak bercerita mengenai kajian tersebut.
Perspektif orang ketiga akan menjadikan penulis sebagai pencerita yang menerangkan mengenai perkembangan kajian serta pandangan yang dinyatakan oleh tokoh yang terdapat dalam kajian yang dikaji. Bagi menggantikan kata diri yang terdapat dalam kajian, penulis akan menggunakan kata nama lain seperti dia ataupun ia untuk menjelaskan bahawa ia sedang menerapkan ciri sudut pandang ketiga dalam kajian yang dilakukan. Tambahan lain bagi ciri penulisan akademik ialah istilah khusus. Khusus membawa maksud perihal yang memfokuskan kepada sesuatu bidang. Secara umumnya, istilah khusus ini akan membawa kepada satu keistimewaan kerana ia menggunakan istilah saintifik. Sebagai contoh, penggunaan kata data maupun genre dalam kajian akan menjadikan sebuah karya itu kelihatan istimewa. Namun begitu, istilah khusus yang digunakan di dalam kajian ini berkait rapat dengan gaya bahasa atau tata bahasa dengan menerangkan isu kajian secara lebih terperinci. Berdasarkan daripada istilah khusus yang digunakan tersebut, penulis ingin memberikan kefahaman dalam kalangan pembaca serta menjelaskan bahawa bukti yang terdapat dalam kajiannya adalah benar dan sahih. Ciri istilah khusus ini juga hendaklah bergantung kepada kesesuaian jenis penulisan yang dipilih oleh para pengkaji kerana tidak kesemua jenis penulisan dapat menggunakan istilah khusus dalam kajian. Penggunaan ayat majmuk juga merupakan salah satu ciri yang terdapat dalam sebuah karya penulisan akademik. Menurut Nik Safiah Karim, ET.all 2015 menyatakan bahawa ayat majmuk ialah satu bentuk kata yang wujud apabila dua atau lebih kata dasar dihubungkan menjadi satu bentuk penyatuan sintaksis dengan makna yang tertentu. Secara kebiasaannya, pembentukan ayat majmuk ini berlaku dalam pelbagai bentuk bidang bahasa. Namun begitu, berdasarkan ciri ini, penulis perlu menggunakan bidang yang berkaitan dalam menghasilkan sebuah kajian yang tepat. Hal ini kerana bentuk ayat yang dibenarkan dalam penghasilan sebuah karya penulisan akademik yang ilmiah hanyalah ayat majmuk sahaja. Penggunaan ayat majmuk dalam karya penulisan akan menjadikan sebuah karya tersebut panjang dan mempunyai perkembangan. Oleh yang demikian, sebuah karya penulisan akan mempunyai kepelbagaian kerana ianya sudah menggunakan penggunaan kata majmuk dalam menghasilkan karya penulisan ilmiah ini. Penggunaan ayat kritis dalam sebuah penulisan dapat menghasilkan sebuah karya yang baik dan berkesan. Hal ini kerana kritis membawa maksud tidak begitu mudah mempersetujui atau mempercayai sesuatu perkara. Oleh yang demikian, segala bentuk maklumat ataupun data yang ingin diletakkan ke dalam kajian akan dinilai terlebih dahulu oleh para pengkaji bagi mengelakkan kontroversi dalam kalangan masyarakat. Di samping itu, penggunaan ayat kritis ini juga pada kebiasaannya akan membawa dua makna dalam satu ayat. Ini bermaksud pengkaji dapat menyatakan perbezaan dan persamaan dalam satu ayat dengan menggunakan kata bantu seperti namun ataupun meskipun. Oleh itu, setiap karya penulisan yang ingin dilakukan oleh para pengkaji boleh menggunakan ciri ini untuk menjelaskan sesuatu persamaan ataupun perbezaan dalam satu ayat. Penggunaan data yang jelas juga akan menghasilkan sebuah karya penulisan akademik yang baik dan berkesan. Jelas yang dimasukkan dalam ciri penulisan akademik ini ialah sebuah karya penulisan tersebut perlu mempunyai satu fakta ataupun rajah yang menerangkan isi huraian dengan lebih jelas dan terperinci. Data yang diberikan hendaklah mudah difahami oleh para pembaca agar kajian ini dapat dijadikan sebagai rujukan oleh para pengkaji yang lain. Selain itu, penggunaan bahasa yang digunakan dalam kajian hendaklah sesuai untuk semua lapisan umur agar kajian ini dapat dijadikan rujukan oleh setiap golongan. Akhir sekali, ciri penulisan akademik ialah meneroka dan menggali sesuatu isu. Ciri ini akan mengajar penulis untuk lebih teliti mengenai kajian yang dilakukan agar penulis dapat meneroka segala isu yang diperkatakan dalam kajian tersebut.
Penulis juga akan meneroka segala isi yang ingin digunakan dalam kajian dengan cara menggunakan kaedah, bahan kajian ataupun melalui laman sesawang. Kemudian, penulis akan menggali maklumat yang berkaitan kajian dengan cara memahami bentuk kajian itu dilakukan serta menggunakan beberapa bentuk kefahaman yang sedia ada dalam diri penulis. Hasil daripada tahap kefahaman penulis mengenai kajian yang ingin dilakukan, sebuah bentuk karya penulisan itu dapat dibuat dengan mudah dan cepat. Terdapat 3 langkah dalam menghasilkan sebuah penulisan akademik yang baik dan berkesan. Langkah pertama yang perlu ada dalam sebuah karya penulisan ialah pengenalan. Pengenalan secara umumnya akan menceritakan mengenai latar belakang kajian yang ingin dilakukan oleh penulis. Pengenalan ini juga akan membentuk satu penyusunan skop yang berkaitan dengan kajian yang dilakukan oleh para pengkaji. Seterusnya, langkah kedua dalam penghasilan sebuah karya penulisan ialah menyatakan isi. Isi yang dibuat adalah untuk menyokong segala penyataan tesis yang digunakan dalam kajian yang dikaji. Selain itu, isi ini juga akan menjadi satu garis titik sokongan bagi penulis untuk menerangkan fakta dengan jelas dan terperinci. Langkah terakhir dalam menghasilkan sebuah penulisan akademik ialah kesimpulan. Kesimpulan yang dilakukan akan merumuskan perkara utama dalam kajian tersebut. Kesimpulan ini juga akan menyatakan segala kepentingan yang terdapat dalam kajian yang dilakukan oleh penulis tersebut. Secara kesimpulannya, penulis perlu memastikan bahawa setiap perenggan yang dibuat perlu mempunyai kesinambungan antara isi yang dikaji. Selain itu, pengkaji juga perlu memastikan bahawa ciri yang digunakan dalam menghasilkan sebuah penulisan akademik yang baik adalah bersesuaian dan menepati piawaian dalam bentuk penulisan akademik. Namun begitu, penulis juga perlu berhati-hati dalam menghasilkan sebuah karya penulisan agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang boleh merosakkan hasil mutu kualiti sebuah penulisan. Kajian yang dilakukan hendaklah diterangkan secara terperinci untuk mengelakkan sebarang keraguan dalam diri pembaca. Sebuah karya penulisan yang baik dan berkesan akan mempunyai segala piawaian yang telah ditetapkan oleh bentuk penulisan akademik. Jika sebuah karya tersebut merupakan karya yang baik dan berkesan, maka ia dapat menambahkan ilmu pengetahuan dalam kalangan diri pembaca serta masyarakat. Oleh itu, jika segala bentuk piawaian yang telah dikemukakan oleh bentuk penulisan akademik ini terdapat dalam sebuah karya penulisan, maka seorang penulis itu sudah berjaya menghasilkan sebuah karya penulisan yang baik dan berkesan. Sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini mengenai ciri-ciri penulisan akademik yang baik dan berkesan.